النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة أجمعين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوص آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا ومشايخنا شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala-gala kepujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah juga berkuasa mentadbir, mengurus, mengatur segala kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dan Allah juga yang berkuasa itu menentukan kehidupan kita, sama ada kita mendapat kebahagiaan ataupun kecelakaan. Selawat serta salam ke atas kekasih Allah, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat dan salam juga ke atas keluarga dan juga sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lafaz kesyukuran sentiasa kita kena ucapkan kehadrat Allah selagi kita berada atas muka bumi ini. Malah lafaz kesyukuran itu kita kena lahirkan sampai ke dalam syurga. Salah satu daripada sifat yang paling mulia kerana ia kekal ialah melafazkan perkataan Alhamdulillah. Di dunia kita dapat banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah bagi tahu kat kita, kalau nak hitung nikmat-nikmat Allah memang tak terhitung, terlalu banyak. Kerana itu setiap kali kita sedar saja menerima nikmat itu, kita puji. Maksud sedar, bila kita tidur kita tak sedar, bangun terus kita puji. Bila kita makan minum kita puji. Bila kita dapat nikmat kita puji. Malah kalau kita melihat bala pun kita kena puji Allah juga, ya. Contoh, kalau kita dengar sesuatu musibah berlaku, kita tak sedar, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memuji Allah. Kenapa Allah disuruh puji dalam keadaan kita melihat bala bencana? Itu satu tanda tanya. Kenapa kita disuruh puji sedangkan bala bencana? Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah alhamdulillahilladzi, disebutkan ini kita puji, ya, apabila kita melihat musibah lah, supaya musibah tu tidak mengenai diri kita. Mungkin musibah itu tidak kena kepada keluarga kita atau masyarakat kita. Alhamdulillahilladzi afani. Kita puji sebab Allah memberi kita keselamatan. Afani, diafiatkan kita. Orang lain kena, kita puji Allah lah. Bukan kita puji kerana bala itu. Kita puji kerana bala itu tak kena kat kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma badalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa tu kita kena hafal. Sebab bila spontannya kena musibah pada orang, kita kena memuji spontan. Terus kita baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma badalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nabi kata apa? Lam yusibhu zalikal bala. Jadi bala tu tak kena pada kamu. Lam yusibhu zalikal bala maksudnya selama-lamanya tu. Lam tu nafiyul abada, dia nafi selama-lamanya. Bukan la, lam. Lam yusibhu zalikal bala. Itu yang kita minta. Tuan dan perempuan selalu naik kapal terbang kan.
risau kat tu. Kita minta kepada Allah bagi keselamatan. Isu MH 370 tu dah gempa, bukan Malaysia, dah satu dunia kan. Kita tak tahu apa yang nak berlaku. Kerana itu dia ajar kepada kita, ya, doa tu bukan bila terima bala bencana baru berdoa, baru nak sembahyang hajat, baru nak sembahyang musafir. Islam ajar kita awal-awal lagi dah. Tapi kelupaan kita. Yang selalu orang nak baca doa ni bila pergi Mekah Madinah je. Kalau pergi ke Mekah Madinah tu boleh kata tak betul-betul doa. Allah Ta'ala ada kat Mekah saja ke? Allah Ta'ala ada kat Madinah saja ke? Jadi tempat lain tak ada Allah Ta'ala ke? Seolah-olah kita duk terasa situ je Tuhan ada. Di mana saja Nabi ajar kita bila nak keluar, sebelum kita keluar musafir, dia ada doa, dia ada solat musafir. Dia punya solat musafir tu kita buat kat rumah kita. Buatlah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan kita dalam perjalanan. Lebih 2 marhalah dah bolehlah kita solat sunat musafir. Kemudian bila balik daripada musafir pun ada lagi solat sunat musafir. Yang itu pun jarang kita buat. Selalu kita buat solat musafir, ada juga yang buat tu sebelum kita nak memulakan musafir. Balik musafir dah terlupa dah. Kita disuruh juga solat. Nabi SAW dia melakukan kedua-dua, semasa nak pergi dan juga masa balik. Lebih-lebih lagi kalau kita musafir ke tanah suci Mekah dan juga di Madinah Al-Munawwarah, lebih-lebih lagi lah. Tu kita pun ingat, saya pun nak ingat diri saya juga dalam perkara ini. Bukan mana yang cakap tu ingat semata-mata ingat, tidak, ada juga lupa. Bila saya ingat kepada orang lain, diri saya ingat juga. Tapi untuk pergi Mekah Madinah ni tak usah risaulah, insya-Allah lah. Memang ingat berlaku dah. Tengok bukti dia. Mekah Madinah jarang berlaku aksiden, berlaku kemalangan yang besar-besar, tak ada. Nak kira dia kesibukan di Mekah Madinah tu dahsyat. Berapa juta orang yang hadir dalam masa yang tertentu. Tapi kemalangan besar tak ada kemalangan. Tapi insya-Allah Tuhan lindungi. Dalam perjalanan walaupun sikit-sikit ada juga berlaku, tapi taklah sehebat macam mana kita dengar di tempat-tempat lain. Dan tak tahulah tuan-tuan ya, kalau kita naik kapal terbang di Saudi ada juga doa musafir dibaca dalam kapal terbang. Tapi mas saya tak tahulah baca tak baca. Yang saya ingat saya pernah naik tak baca pun. Kalau tak baca mungkin pilot tu tak hafal kot, dia duk hafal bab penerbangan je. Bab doa dia tak hafal. Mungkin pasang kaset pun tak apa kot. Jadi mungkin orang Islam tu dia dapat ingat sesuatu, mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah ni Tuhan kita. Kalau kita ingat kat dia, dia ingat kat kita. Kalau kita lupa kepada Allah, jangan buat pasal Allah akan lupa pada kita. Di mana-mana pun kita dah dengar dalam isu ni, orang cerita supaya kembali kepada Allah. Ya. Benda-benda yang haram di dalam penerbangan tu kita kena tinggalkan. Perkara yang mungkar tu kita kena tinggalkan. Kita cuba buat jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menunjukkan bila kita ikut Islam tu kita ketinggalan, tidak. Malah mungkin barangkali sebagai contoh kepada orang lain. Tunjuklah contoh kepada baik. Yang baik itu. Yang baik itu insya-Allah orang akan ikut. Kalau saya ingat doa tu, tak tahulah kok salah dari segi prosedur penerbangan kan. Saya ingat doa tu tak ada apalah, kita fikir tak ada apa. Sebab doa tu minta keselamatan daripada Yang Maha Esa. Kalau orang Kristian ni kata dia pun ada Tuhan juga, minta kat Tuhan dia. Orang Yahudi ke, orang bangsa-bangsa lain semua ada Tuhan, minta kat Tuhan. Apa orang bangsa lain tak nak kesihatan, tak nak keselamatan? Dia orang nak keselamatan juga. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri keselamatan. Balik itu kita solat musafir, tanda kesyukuran kita kepada Allah. Kita solat musafir 2 rakaat sekurang-kurangnya. Di KLI dah boleh kita sembahyang dah. Mudah-mudahan Tuhan beri keselamatan insya-Allah. Yang dah berlaku tu dah berlakulah. Kita tidak ada lain, hanyalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang belum apa-apa ni, kita boleh buat peringatan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya masih lagi nak membicara dengan perkara-perkara berkaitan dengan persekitaran Masjidil Haram, tempat Kaabah ataupun kiblat kita, supaya kita tahu sejarah ni. Kerana sedikit sebanyak sejarah-sejarah di sekitar Masjidil Haram sudah hilang. Kita kena ingat balik tuan-tuan, puan-puan,
Sejarah ni sangat besar artinya kepada umat Islam. Sekarang ni dah tak ada banyak dah. Kalau lebih-lebih lagi di sekitar Masjidil Haram tu dah tak ada. Malam Masjidil Haram sendiri pun dah dirobohkan dah, dibuat yang baru. Jadi sebab saya suka cerita balik yang mana tuan-tuan dan perempuan ada rezeki pergi ke Mekah ni, bila sampai tapak tu kita teringatkan balik tentang sejarah itu. Tahun ini kalau Allah Ta'ala rezeki, siapa yang dapat pergi pada tahun ini, mungkin barangkali rezekinya lah. Ya, mudah-mudahan akan dapat haji akbar pada tahun ini, insya-Allah. Amin. Kita tak tahulah, tapi dalam perkiraan dan kalender tahun ini besar kemungkinan menjadi haji akbar wukuf pada hari Jumaat. Mungkin tuan-tuan sendiri boleh tengok dalam kalender, kita wukuf pada tahun ini 6 hari bulan Oktober. 6 Oktober tu jatuhnya 9 hari bulan Zulhijjah. Artinya 6 itu hari Sabtu. Hari Sabtu tak mustahil dia akan turun kepada 5. Ya, pasal bulan Islam banyaknya 29. Kalau Ramadan dibuat perkiraan tu 29, bulan Syawal 30, bulan Zulkaidah pun 30. Bila salah satu daripada 2 bulan ini kurang satu saja, maka dia akan turun daripada 6 kepada 5. Jadi daripada hari Sabtu akan turun kepada hari Jumaat. Dia nak melonjak ke depan mustahil. Dia takkan jadi 31. Tapi untuk 29 dia boleh jadi. Jadi kalaulah Syawal itu 29 atau Zulkaidah itu 29, salah satu cukuplah. Maka dia akan turunlah ke bawah. Mudah-mudahan akan jadilah wukuf pada tahun ini hari Jumaat. Sama 5 hari bulan Oktober, 5 hari bulan 10. Di dalam kanal 6 lah. Apa lebihnya tuan-tuan? Mungkin kita tanda tanya kan. Sebenarnya memang lebih lah. Walaupun ada khilaf ulama tentang wukuf hari Jumaat itu istimewa, tapi ada lebih. Kita menyamai wukuf yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Nabi melakukan hajjatul wada' ialah pada hari Jumaat tahun 10 Hijrah. Walaupun sekali Nabi buat haji, tapi wukufnya hari Jumaat. Khutbah di Arafah tu juga adalah khutbah Jumaat. Jadi kita dapat lakukan sama. Dan sampai ada riwayat yang menyebutkan 7 kali haji seperti haji lain. Walau bagaimanapun saya sebutkan tadi itu adalah khilaf. Khilaf ni maksudnya taklah sependapat mengatakan begitu. Ada juga mengatakan setiap tahun itu adalah semuanya akbar belaka. Nanti orang yang tak dapat wukuf Jumaat sedih pula ya. Sedih tak dapat akbar laku. Padahal setiap tahun tu akbar. Setiap tahun akbar. Yang kecil tu kita buat umrah, itu haji kecil dia bagi. Umrah ya. Kalau haji setiap tahun tu dia akbar belaka lah. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kena ingat tuan-tuan di sekeliling Masjidil Haram? Ini sama-sama kita fikir. Di sekeliling Masjidil Haram tu, di antara yang dibina atau dicipta oleh Allah ialah satu bukit yang dinamakan Bukit Safa. Kita biasa dengar perkataan inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Surah Al-Baqarah 158. Jadi bukit ini tak boleh diubah lagi dah. Dalam maksud kita nak cuba tukar dengan nama lain tak boleh. Kerana perkataan As-Safa tu sudah pun digazetkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tak boleh ubahlah sampai hari kiamat. Innas Safa, sesungguhnya Safa, dengan bukit Safa itulah, wal Marwata, dan bukit Marwah itu min, daripada sya'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kena kaji ni. Apa istimewanya? Kenapa disebut sampai begitu sekali dalam Al-Quran dan tak boleh diubah? Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Sekarang ni ada satu hotel pula, dia buat nama sempena nama tu pula. Safa dan Marwah. Dia campur dua, dia ambil dua-dua sekali. Separuh sa, separuh lagi wah. Jadi Safwah. Jadi hotel Safwah nama dia. Di hotel tu tak jauh daripada Masjidil Haram. Hotel yang paling dekat lah, namanya Safwah. Ambil daripada nama itulah, Safa dan Marwah.
Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukit ni kecil je, tak besar. Sekarang ni bertambah kecil lagi. Karena proses pembesaran Masjidil Haram tu sikit sebenarnya dah runtuh. Dan dia punya ketinggian dia, jarak dia lebih kurang 130 meter daripada selatan, agak ke kiri daripada Masjidil Haram. Dia tu mengarah, kalau Masjidil Haram tu ke timur, ya. Dan ianya pula menjadi tempat salah satu daripada kesempurnaan haji atau umrah. Artinya istimewa Bukit Safa ni, siapa yang tidak memulakan ibadat di situ, hajinya tidak diterima oleh Allah. Kita nampak istimewa dia. Allah tak akan terima haji dan Allah tak akan terima umrah orang tu kalau dia tidak menjejakkan kaki ke Bukit Safa. Tak kiralah dia buat haji atau umrah, mesti. Kerana salah satu daripada rukun untuk sah haji itu ialah bersa'i. Dan bersa'i itu di tempatnya namanya Batnul Wadi. Dan Batnul Wadi ini disebutkan antara Safa dan Marwah. Artinya kita memijak kaki ke Bukit Safa dan kita kena berjalan ke Marwah. Itu disebut Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dalam arti kata yang lain, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, kamu nak mengerjakan haji, kamu kena memijakkan kaki di Bukit Safa. Kamu kena berjalan pergi ke Marwah. Kamu kena mengulangi sebanyak 7 kali apa yang pernah dilakukan oleh Nabi-Nabi dulu. Ini bagi kita. Baik, bukit ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Kerana itulah Tuhan jadikan ia adalah sebagai satu daripada lambang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan datang kita tak tahulah ke Untuh sekarang dah banyak dah. Saya tengok tempat tu, bukit tu dah kecil dah. Taman Marwah tu dah rata dah. Adalah batu asal tu dah rata. Bukit Safa tu masih besar tapi dah ditaruhnya apa? Dinding daripada fiber, ya. Daripada macam cermin dia taruh tu, kita tak boleh pegang lagi dah. Kita tak boleh nak pegang dah. Boleh tengok lah. Dulu-dulu kita lama kita belajar, bila kita nak bersa'i sunat, kita memijakkan kaki di Bukit Safa, di batu tu, batu asal dan batu Marwah. Nak pijak apa dah, dah ditutup semua dah. Jadi hak sunat tu kena hilangkanlah. Tak boleh dah. Kita hanya tengok. Boleh tak kalau pijak tu ganti dengan tengok? Sunat kita menengok batu, tak jadi. Dia tak boleh tukar. Dia kata sunat tu memijak. Kalau pijak dah tak ada, tengok tak ada. Tak ada sunat, ya. Walau bagaimanapun batu-batu yang telah disimenkan tu sebenarnya ialah asal Bukit Safa. Kalau tuan-tuan biasa pergi, waktu kita nak pijak Bukit Safa tu ada batu-batu yang mulai batu yang dibuat macam marmar 2 inci tu, kotak-kotak kecil kan. Kita pijak tu dikira sudah mendaki bukit. Sudah mendaki. Artinya lepas daripada tempat itu pun sudah memadai. Kerana dia landai sampai ke bawah itu masih dikira bukit. Apabila kita nak bersa'i, kita kena sampai ke penghujung. Penghujung tu bila kita pijak yang batu marmar yang saya katakan 2 inci itu sudah dikira mendaki bukit. Sudah memadai lah, ya. Tapi adalah lebih baik kita sampai di tempat yang tinggi. Kalau di Safa ada satu tiang tengah tu, kita melepasi tiang tu lebih afdal lah, lebih baik, ya. Baik, apa penyaksian yang kita boleh tahu peristiwa yang berlaku di Bukit Safa ini ialah Nabi SAW pernah memijak bukit itu. Dan pertama kali ketika dia menyeru Islam secara berterus terang di atas bukit itulah Nabi menerima Islam dan menyeru kepada umat ketika itu dalam masa 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Nabi tidak terang-terang. Maklumlah agama baru ni akan menjadi fitnah besar, ya, kalau disebut terus terang. Masyarakat tak boleh terima lagi benda-benda baru, kerana amalan mereka sudah sebati dalam kehidupan. Kerana itu Allah perintah kepada Nabi supaya menyeru Islam secara bersembunyi selama 3 tahun.
Dalam tempoh itulah ramai yang masuk Islam daripada keluarga yang terdekat, termasuk sahabat-sahabat qarib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila selesai saja tugas Nabi selama 3 tahun, ketika itulah yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Turun ayat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ikut perintah Allah, tak boleh berlindung lagi. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan satu terang ini, Tuhan saja yang tahu. Akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Kasih sayang keluarga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ini akan mula berkurangan. Mungkin barangkali sudah bertukar kepada kebencian. Ya. Contoh berlaku bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terus terang saja, orang yang pertama sekali menentang Nabi ialah bapa saudara yang sangat kasih kepada Nabi ketika dilahirkan, namanya Abu Lahab. Waktu Aminah melahirkan, orang yang paling gembira sekali, orang yang paling seronok menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Lahab. Paling seronok sekali, paling gembira, sehingga dia mengorbankan unta, berpuluh-puluh ekor unta untuk dijadikan korban, ya, bagi membuat kenduri. Kita kata kenduri maulid lah, kenduri maulid. Jadi jangan kita kata Abu Lahab tak sambut maulid, dia pun sambut maulid juga. Dia bagi makan beberapa orang daripada kalangan miskin dengan hadiah-hadiah yang banyak, kerana nak meraihkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada seorang hamba, seorang hamba dimerdekakan oleh Abu Lahab, semata-mata istimewanya dia bagi tahu kepada Abu Lahab bahawa Rasulullah dilahirkan. Ditukarkan dengan khabar gembira kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat dimerdekakan. Dia itu orang yang menyusukan Nabi yang disebut Sahibatul Islamiyah, kalau tidak silap saya. Sahibatul Islamiyah. Jadi ditukar, dia dapat merdekakan. Artinya dia dapat syafaat daripada Nabi dengan memberitahu bahawa Nabi sudah lahir, dia dimerdekakan. Itulah kata kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kini. Dan Abu Lahab begitu gembira dan seronok sehingga kan dia tak terkatalah. Tapi itulah yang kita sebutkan tadi tentang hidayah daripada Allah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada atas Bukit Safa, dia berterus terang supaya mereka lepaskan diri daripada azab siksaan api neraka. Waktu itu orang yang paling menentang kan orang lain, Abu Lahab lah. Dan mengutuk, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus melahirkan rasa kebencian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Lahab. Berlaku di atas Bukit Safa. Suratul Lahab yang kita baca sampai sekarang, dan ayat ini akan kekal sampai hari kiamat. Walau bagaimanapun, biar ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ni turun ni mengutuk, menghina dan menyatakan tentang kebinasaan kepada Abu Lahab. Ada riwayat tuan-tuan ni yang kita katakan istimewanya. Abu Lahab ni, dia salah seorang daripada orang kafir yang diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terlupa juga, rupanya ada juga orang kafir tuan-tuan, dia diringankan azab. Azab ni subhanallah, Allah yang tahu macam mana azab seksa yang amat pedih. Tetapi dia dikurangkan azab oleh Allah kerana dia pernah menyayangi, dia pernah mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu Nabi belum dilantik menjadi rasul. Jadi dia juga mendapat syafaat Nabi, walaupun daripada
Nabi yang belum menjadi Rasul. Itu kita dapat bayangkan bagaimana orang yang menyayangi, mengasihi Nabi sampai ke akhir hayat dia. Sudah tentulah berbeza yang amat sangat. Contoh berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kasih sayang dia daripada kecil sampai ke akhir hayat. Allah telah meletakkan tanda-tanda kasih sayangnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirapatkan jasad Abu Bakar bersebelahan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Itu kita tengok, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah, mereka yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi belum dilantik menjadi Rasul, ketika ia masih kecil, juga mendapat syafaat baik daripada kalangan orang kafir, iaitu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ringan lagi ialah Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi yang mengasihani, bukan sahaja mengasihani, tapi dia membela, memelihara, menjaga, mendidik Nabi daripada kecil. Tapi walau bagaimanapun hebatnya dia menjaga Nabi, bila tidak ada iman, Allah tidak pilih kasih. Tidak beriman saja, maka habislah. Ya, tidak dapat lagi kebahagiaan di akhirat. Cuma diringankan azab saja. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas bukit Safa. Ya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, bukit Safa ni pernah diminta oleh orang-orang kafir Quraisy supaya bukit Safa ini menjadi emas untuk mereka. Bila Nabi menerangkan tentang Islam di atas bukit Safa ini, kita masih fokus bukit Safa ini. Kalau betul Muhammad, Tuhan kamu berkuasa, Tuhan kamu ni hebat, boleh memberikan sesuatu, cuba kamu minta pada Tuhan kamu supaya bukit Safa yang kamu pijak itu menjadi emas untuk kami. Tuan-tuan, kita dah dapat tahu bagaimana keadaan pemikiran ketika itu. Ingatkan material saja, ingat kebendaan saja. Sebab dia kata Muhammad dah ajar agama baru. Dia kata dia ada Tuhan yang berkuasa, dia suruhkan lepaskan kita daripada azab seksa. Maknanya Tuhan dia tu boleh buat apa saja. Minta, kamu mintalah kepada kami untuk emas, bukit Safa menjadi emas kepada kami. Tuan-tuan, dalam riwayat yang masyhur mengatakan Nabi dah nak doa dah tu. Sebab Nabi nakkan supaya kaum dia tu, kaum Quraisy ni, dia selamat daripada azab Allah. Biarlah Tuhan bagi emas, mereka tak payah kerja lagi lah, korek emas kat bukit tu je. Nabi nak doa. Ketika Nabi nak angkat tangan, turun malaikat Jibril alaihissalam bagi tahu. Bagi tahu. Baik, apa yang dikatakan? Ini satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, turunlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril kepada Nabi? Dalam maksud, sesungguhnya wahai Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu dan dia telah berfirman untuk disampaikan kepadamu. Maksud saya terjemahkan, wahai Muhammad, jika engkau mahu, nescaya akan kujadikan bukit Safa tu emas bagi mereka yang meminta. Tetapi sesiapa yang ingkar pula bagaimana? Setelah bukit Safa bertukar menjadi emas, katakanlah mereka ingkar, bagaimana? Sebab cakap manusia ni Allah lebih tahu lah. Orang Arab pula cakap bukan boleh pegang sangat. Pada zaman itulah Allah lebih kuat kot. Ya.